Dan salam sejahtera. Pencerahan saya, pengumuman barisan kabinet paling teruk dalam sejarah Malaysia. Kita tahu, kita yang ada di Malaysia ni hidup di zaman mungkin pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Yang mana kita tahu, walaupun hari ini Tun itu tidak disukai oleh ramai rakyat di luar, tetapi kita tahu apabila zaman pemerintahan Tun dahulu, rakyat menunggu-nunggu barisan kabinet yang hendak diumumkan oleh Tun sebagai Perdana Menteri waktu itu. Dan rakyat menunggu siapakah menteri yang akan dilantik. Begitu juga apabila Tun menyerah jawatan kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, rakyat juga menunggu-nunggu dan ternanti-nanti barisan kabinet baru yang terbentuk oleh Perdana Menteri yang baru. Sehinggalah diambil alih oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Sama juga rakyat menunggu-nunggu barisan kabinet yang terbentuk. Sehinggalah Tun ambil alih semula menjadi Perdana Menteri. Rakyat juga ingin melihat barisan kabinet baru, sehingga berlakunya kerajaan pengkhianatan yang dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dari situ rakyat mula melihat bahawa barisan kabinet seluruhnya gagal dan rakyat ingin satu pertukaran termasuk Perdana Menterinya. Tetapi apabila berlaku peletakan jawatan Perdana Menteri yang lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka pembentukan kabinet itu ditunggu oleh rakyat. Harapan rakyat ada perubahan. Ternyata hanya barisan kabinet photostat, copy paste, yang mana orang kata recycle juga, ada macam-macam di luar. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini, yang mana barisan kabinet yang terbentuk oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri kita dikritik hebat oleh rakyat dan juga media antarabangsa, yang mana kita lihat hari ini begitu trending sekali. Bermacam-macam slogan yang dikeluarkan oleh rakyat berkenaan dengan pelantikan ahli kabinet baru ini. Yang mana kita lihat keseluruhannya, hampir seluruh orang yang sama, menteri yang sama, cuma ada yang pertukaran sedikit, ada yang tidak dilantik, tetapi 2-3 orang yang timbalan saja. Yang memegang jawatan menteri penuh ini rata-rata daripada orang yang sama. Inilah yang membuatkan rakyat bertambah marah dengan apa yang telah berlaku, yang mana kita lihat menteri-menteri penting dalam kerajaan ini cuba dibolot pula oleh UMNO. Kita lihat semua menteri-menteri penting diletak kepada orang-orang UMNO. Dan kita lihat pula menteri keuangan yang rakyat rasa perlu ditukar masih dikekalkan. Begitu juga kita lihat pertukaran di antara menteri inovasi dan juga menteri kesihatan, bertukar macam tu je, ikut macam suka macam tu. Jadi ini adalah satu yang rakyat lihat. Sebenarnya impak kepada kerajaan yang terbentuk ini nanti bukan saja kepercayaan dalam negara, iaitu rakyat tidak mempercayai kerajaan yang terbentuk ini, tetapi impak yang paling besar adalah negara luar lihat negara kita ini, yang mana kabinet yang kekal ini akan dilihat oleh negara luar bahawa Perdana Menteri ini hanya ditukar oleh orang lain, tetapi masih barisan kabinet yang sama, yang mana negara luar tidak mempercayai Malaysia dan pelabur akan takut ke Malaysia dan kita tidak mendapat apa-apa, yang mana kita selama ini ingin meneruskan usaha untuk meningkatkan tahap ekonomi negara, yang mana kita kata nak menyelesaikan masalah pandemik, tetapi kita mengambil barisan kabinet orang yang sama, yang mana telah pun dilihat oleh rakyat sebagai gagal. Hari ini kita ambil balik mereka-mereka ini adalah satu yang pada saya sebagai rakyat lihat seolah-olah Perdana Menteri kurang cerdik lah, senang cerita seperti itu. Ataupun yang mana saya perkatakan di video saya yang lepas, yang tadi, ini adalah satu yang seolah-olah Perdana Menteri sudah pun diikat dengan masalah, yaitu takut kehilangan jawatan dan tidak berani untuk ke depan untuk menukarkan ataupun membentuk kabinet baru mengikut kesesuaian yang ada. Kerana Perdana Menteri merasa bahawa sokongan beliau tidak mencukupi jika ada 1 atau 2 orang menarik sokongan. Ini yang membuatkan Perdana Menteri terpaksa melantik semua orang ini. Dan kerana kita harus ingat, perkara ini dilakukan disebabkan Perdana Menteri belum buat undi percaya di Parlimen. Jadi terpaksa melantik begitu besar kabinet ini demi kelangsungan politik beliau sebagai Perdana Menteri, takut hilang sokongan di sidang Parlimen apabila buat undi percaya atau tidak percaya. Inilah yang kita lihat hari ini, bahawa
kerajaan ini dibentuk oleh mereka yang sama, yang mana kita tahu bahawa Perdana Menteri bukan mementingkan rakyat, yang mana jelas kita lihat hari ini beliau adalah mementingkan parti UMNO-nya dan juga hayat politik beliau sendiri. Karena kita lihat menteri-menteri UMNO ataupun orang-orang UMNO diletak yang mana pula yang menyokong dia untuk mungkin pada PAU UMNO nanti. Jelas kita lihat yang mana ini adalah orang-orang yang bukan menyokong Presiden UMNO pula. Di sini kita lihat bahwa yang ditarik untuk menjadi menteri ini yang mana mengkritik Presiden, seperti kita tahu Datuk Seri Shahidan Kassim dinaikkan sebagai menteri wilayah. Kita tahu Tan Sri Anwar Musa pergi pula sebagai menteri penuh ke telekomunikasi. Siapa lagi? Nuraini, yang mana kita tahu menteri pengajian tinggi. Dia telah pun letak jawatan waktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya untuk nak menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini dilantik semula ke jawatan menteri yang sama. Ini adalah satu yang pada saya tidak menyenangkan rakyat. Mungkin mereka yang menyokong kepada parti UMNO ataupun Bersatu ataupun PAS, mereka bahagialah dengan apa yang berlaku. Tetapi untuk keseluruhan rakyat Malaysia, saya percaya ini satu kritikan. Saya lihat live yang berlaku, saya cek semua live yang mereka telah pun share kepada media. Semua rata-rata 60-70% kritikan kepada pembentukan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri kita ini. Yang mana terlalu banyak kritikan, yang mana rakyat tidak berpuas hati. Ramai juga yang komen bahawa apa yang saya ulaskan ini sebenarnya bukan daripada rakyat katanya, tetapi daripada saya sendiri. Tetapi saya juga melihat komen di saya punya media sendiri, saya lihat begitu ramai kritikan. Jelaslah di sini bahwa saya lihat daripada semua lapisan, termasuk artis pun mengkritik kerajaan ini. Bermakna semua lapisan masyarakat tidak suka. Tetapi kita tidak mempunyai cara untuk kita nak menjatuhkan kerajaan ini. Cuma kita berharap kerajaan ini boleh berfungsi dengan baik. Dan yang mana Perdana Menteri membuat pula percubaan kepada kerajaan kabinet yang dia bentuk ini. Yang mana kita dengar dia nak memberi cubaan 100 hari untuk melihat apakah mereka mampu membuat kerja. Ini adalah yang jelas. Sudah 17 bulan gagal. Hari ini kamu nak bagi lagi ruang 100 hari. 100 hari itu bersamaan dengan 3 bulan 10 hari. Jadi 3 bulan tempoh yang kamu nak bagi. Yang selama ini tempoh yang dah ada 17 bulan mereka pun tidak memainkan peranan. Kita tengok menteri-menteri PAS yang telah gagal dilantik juga semula. Ini adalah jelas bahawa apa yang berlaku ini menyesak ke rakyat. Daripada rakyat tak berfikir dan kes sudah meningkat, yang mana kita tahu tidak guna Perdana Menteri berjumpa dengan pihak pembangkang untuk mendapatkan satu idea, tetapi recycle semua sekali ahli kabinet yang lama kepada kerajaan dia sendiri. Jadi untuk apa? Ini adalah hasil yang mana kita lihat tidak menguntungkan kita sebagai rakyat. Yang mana saya lihat pentadbiran ini, yang mana juga kita tengok. Contoh, Menteri Pengangkutan, Wee Ka Siong, masih letak di situ lagi. Yang mana kita tahu gagal. Padahal kalau nak lihat daripada sisi politik, patutnya letak orang lain. Tetapi dari dia nak menjaga juga, terpaksa dia letak orang yang sama di situ. Ini jelas bukan untuk rakyat. Ini adalah untuk percaturan politik sahaja yang tidak menguntungkan. Yang mana saya lihat kerajaan ini betul-betul juga berat sebelah. Dan saya lihat mereka meletakkan orang-orang penting dia di tempat-tempat seperti Menteri Kanan. Yang mana juga kita tahu Azmin Ali itu adalah menteri yang gagal, masih letak di situ. Apa gunanya? Jadi ini adalah yang kita lihat hari ini. Saya tidak nak ulas panjang berkenaan dengan isu ini, tetapi cukup sekadar untuk kita rakyat lihat. Dan keputusannya adalah PRU ke-15 nanti kita tepuk dada, tanya selera siapa dia yang kita nak pilih. Dan saya harap kita jangan silap sekali lagi memilih pemimpin yang merosakkan negara, yang mengambil keuntungan daripada negara, yang mana mereka ini
apabila duduk dalam kerajaan, kerja mereka adalah mengagih projek-projek, kontrak-kontrak kepada suku sakat mereka, dan yang menerima padah adalah kita, karena hutang yang mereka buat akan dibayar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi terpulang kepada kita. Mungkin kamu orang yang mendapat benefit daripada hasil pengkhianatan ini mungkin berseronok, tetapi bagi rakyat kebanyakan, bagi orang Sabah Sarawak yang duduk di hulu, orang Sabah Sarawak yang duduk di perkampungan, mereka yang seperti orang asli, yang terbiar, orang kampung yang duduk di Felda, kita pikir-pikirkan, mereka yang berebut jawatan hari ini, kalau mereka sakit, kita lihat yang mana pemimpin-pemimpin mereka yang ada dalam kerajaan hari ini sakit, tidurnya pun bagaimana, seperti hotel. Kita ini letak di tepi longkang. Saya semalam melihat pos yang ada di BSN Miri Sarawak, orang ulu terpaksa tidur di situ untuk menunggu bantuan, untuk mendapat duit yang mana bantuan tu. Ini adalah jelas kita perlu rubah perkara yang seperti ini. Sampai bila kita nak bertahan dengan perkara seperti ini? Satu cara sahaja, kita di PRU ke-15 perlu tolak secara besar-besaran, yang mana kita harus nilai semula parti yang kita rasa-rasa suka lompat apabila bergabung, lebih baik kita jangan sokong. Kita tengok parti yang pemenang ada, yaitu seperti gabungan PH, kalau contohnya Amanah, PKR dan DAP, maka kita harus sokong parti ini, kerana mereka inilah yang bertahan sebagai pihak pembangkang. Lain-lain parti terpulang, tetapi kita harus nilai siapa mereka ini, kerana kita tak mau lagi apa yang berlaku seperti mana Parti Bersatu, mereka mengambil kesempatan di atas kebaikan PH, kebaikan PKR, kebaikan Amanah, kebaikan DAP. Akhirnya mereka mengambil jalan keluar, konon-kononnya mendirikan kerajaan Melayu Islam. Yang susah rata-rata adalah rakyat Malaysia, yang keseluruhan paling besarnya juga orang Melayu sendiri, terutamanya orang Bumiputra juga. Jadi ini untuk apa? Mereka pemimpin jual isu kaum, isu agama, tetapi yang menderita kita di bawah ini. So, kita pikir-pikirkan itu. Sekian, terima kasih.